seolah-olah kaki yang melangkah tu menghampiri bilik dia. Menghampiri, makin lama makin dekat dengan bilik dia. Kalau dia terus tak apa, dia berhenti. Dia Assalamualaikum, selamat malam dan selamat kembali dalam Physics Cream. Malam sepi berteman kembali. So untuk minggu ni, kita ada beberapa update yang aku nak share dengan korang. Iaitu yang pertama adalah kita orang Physics Cream ada terima beberapa suggestion ataupun cadangan daripada korang mengenai kompilasi yang korang nak kita orang sajikan. Dan bila aku dah tengok, aku dapat rangkumkan ada 4 kompilasi setakat ni. Which is kompilasi yang pertama, kita ada kisah seram penjara, tentera, tahanan dan banduan. Yang kedua, kita ada kompilasi seram mengenai pesawat, lapangan kapal terbang dan juga cabin crew. Yang ketiga, kita ada kisah seram mengenai bangsa-bangsa lain. Sebab ada salah seorang Kimbayu yang mungkin tertanya-tanya, kalau bangsa-bangsa lain macam China atau India, diorang jumpa hantu yang sama ke macam orang Melayu jumpa? Lebih kurang macam tu. Dan cadangan kompilasi yang keempat adalah kompilasi seram bebas, okay? Which is dia tak nak terikat dengan kompilasi. Kalau contohnya macam sebelum ni kita ada, kalau seram asrama kita akan cerita pasal asrama, kalau tandas kita akan cerita pasal tandas. Tapi tak nak, dia nak yang satu kompilasi yang rangkumkan banyak cerita tapi tak berdasarkan tema-tema tertentu. Macam gitu. Kesemua keempat-empat ni adalah kompilasi yang aku rasa best, which is aku macam tak terfikir pun pasal mengenai kompilasi-kompilasi ni. Dan terima kasih kepada Kimbayu yang bagi cadangan tersebut. Kita orang sangat hargai. Dan untuk update yang kedua, update yang kedua ni macam berita gembira bagi aku. Kalau tak silap aku, semasa video ni direkodkan lah, dalam 2 ke 3 hari lepas, aku tengah lepak tau. Aku dengan Zikri dengan keluarga aku tengah lepak dekat ruang tamu. Tiba-tiba aku ada dengar satu bunyi seakan-akan orang berborak, orang berborak dekat halaman rumah aku. Waktu tu aku macam waktu pagi, so macam tak ada takut. Kalau waktu malam kau dengar orang berborak macam seram lah juga. Tapi ni waktu pagi. So aku macam, siapa ni kan? Awalnya aku ingat postman. Tapi bila aku amati suara tu, aku dapat tangkap beberapa kata kunci tau. Aku tak pasti diorang sembang apa, tapi aku dapat tangkap kata kunci perkataan Physics Cream dengan Kimbayu. And then dia bagi salam. Aku macam, siapa ni? Tak tahu aku dah cuak Kimbayu datang rumah ke kan? Aku pun terus lari masuk bilik. Aku pakai seluar. Sebab waktu tu aku pakaikan plakat. So aku tukar seluar. Aku keluar. And rupa-rupanya benar. Rupanya betul. Ada Kimbayu, which is seorang Kimbayu cilik yang ziarah Physics Cream. Aku macam, kau bayangkan lah, lepas aku tukar seluar semua, aku keluar, tiba-tiba mak kepada seorang Kimbayu kita ni cakap, ni lah dia Physics Cream yang adik minat tu. Aku macam, serius lah kan? Dengan bagi hadiah. Dah lah ziarah, bagi hadiah pula tu. Dan kita orang pun borak punya borak. Mak dia pun buka cerita yang sebenarnya si Kimbayu cilik kita, which is nama dia adalah Firdaus, yang sangat minat dengan Physics Cream. Dikatakan dia tengok video daripada satu video ke satu video. Dan start daripada si Firdaus ni tengok video Physics Cream, mak dia pun join sekali. And bila dah lama diorang tengok satu video ke satu video, ayah kepada Firdaus pula, bila maybe kat tempat kerja, bila dia tengah scroll YouTube, and dia teringat apa yang Firdaus ni tengok, and then dia tengok. So maknanya satu family layan Physics Cream. Dan kepada adik Firdaus, kalau adik Firdaus tengok video ni, kita orang nak ucapkan terima kasih kepada Firdaus dan satu family sebab sudi ziarah kita orang and sudi support kita orang dari dulu sampai sekarang. Dan semoga Firdaus dan keluarga terus menjadi Kimbayu yang setia and terus dihantui oleh mimpi ngeri yang indah. So itu kisah mengenai Firdaus, which is berita gembira. Tapi kita dapat perkabaran yang kurang enak ataupun berita sedih daripada
seorang Kim Bayu kita juga, which is kalau tak silap aku tak pasti nama sebenar Kim Bayu kita ni, tapi apa yang tertulis dekat ruangan komen tu adalah nama dia Melissa. So menurut Melissa dan keluarga dia didapati positif COVID-19 dan dia minta kita orang untuk doakan dia dan family dia lah. So berkesempatan dengan video kali ni, aku nak minta Kim Bayu semua, Kim Bayu semua, walaupun kita tak dapat tolong Melissa dan keluarga dia secara zahir, aku harap kita boleh tolong orang dengan hantar doa, sebab insya-Allah dalam banyak-banyak kita yang berdoa ni, insya-Allah Allah terima doa-doa korang yang baik-baik itu. So kepada Melissa dan keluarga, semoga tabah dan semoga diberi kesembuhan serta diangkat segala kesulitan yang korang hadapi. So berbalik kepada update pertama, kan ada 4 kompilasi yang aku bagi tahu tu. Dan daripada 4 kompilasi tu, malam ni kita akan tunaikan satu kompilasi yang cukup-cukup menarik, which is sebuah kompilasi yang menghimpunkan kisah seram mengenai tirai besi, banduan tahanan dan juga tentera. Sebuah kompilasi yang aku bagi nama Seram Penjara Puaka. So kompilasi Seram Penjara Puaka ni adalah sebuah kompilasi yang kalau tengok daripada nama pun kita dah tahu. Dia berkisah mengenai penjara lah. Dia berkisah mengenai penjara dan juga ada kisah-kisah mengenai banduan atau tahanan, dan juga aku rangkumkan sekali kisah seram mengenai tentera sebab aku rasa macam berkait kan. So why not kita masukkan sekali dalam kompilasi Seram Penjara. So tanpa buang masa, jom kita terus ke kisah pertama untuk malam ni. Tapi sebelum tu, macam biasa, jangan lupa like, comment and share, and kepada yang baru sampai jangan lupa subscribe and hit notification button supaya korang tak terlepas satu pun video daripada Physics Scream. So cepat-cepat pergi subscribe, and kalau ada adik-beradik yang kat sana, buka semua handphone, tekan subscribe, bantu kita orang untuk capai 10k subscriber dalam tahun ni, So thank you sangat-sangat kepada korang. Jom kita terus ke kisah pertama malam ni, sebuah kisah yang aku bagi nama Sel Terakhir. So, sebelum korang macam skeptikal sebab nama dia Sel Terakhir, maybe ramai daripada korang yang mungkin skeptikal ataupun rasa macam takkan cerita ni lagi. Cerita apa? Sebab menurut hasil carian aku lah mengenai kisah seram penjara, aku dapati banyak YouTuber-YouTuber yang share pasal kisah seram banduan akhir. Iaitu kalau korang ada tengok dekat YouTuber-YouTuber lain, YouTuber seram yang lain, maybe ada share mengenai kisah seram di mana seorang banduan yang duduk di sel terakhir mempunyai bakat melukis potret, dan dia melukis potret dekat dalam tirai besi dia tu, dekat dalam bilik terakhir dia tu, sebelum dia dikenakan hukuman mati. Dan dikatakan hasil lukisan dia tu akan bercahaya, seakan-akan bercahaya pada waktu malam. Dan yang lebih mengerikan adalah lukisan tu akan menangis menjelang waktu malam. Dan ada juga yang mengatakan ada kelibat kambing hitam masuk dalam sel. Tapi aku nak beritahu korang jangan risau, sebab sel terakhir yang aku nak ceritakan ni bukan kisah seram tersebut. Tapi korang jangan risau, sebab sel terakhir yang aku nak bawa kepada korang ni bukan mengenai banduan tersebut. Sebab bukan aku tak nak share, cumanya sebab aku rasa macam dah banyak YouTuber yang lain share. So kita share kisah yang tajuk mungkin sama tapi pengalaman seram yang berbeza. So nak tahu kisah macam mana? Jom kita terus dengan kisah pertama. So kisah sel terakhir ni terjadi kepada seorang pengawal penjara yang kita bagi nama sebagai, kita ambil nama Kim Bayu, iaitu Zakwan. So aku nak beritahu awal, Zakwan yang kita masukkan dalam ni bukanlah seorang yang teruk, yang jahat, yang kita rasa macam Kim Bayu ni jahat, tak. Macam biasa aku nak bagi tahu yang ini sekadar cara kita orang appreciate korang hantar nama kat kita orang, dan sebagai pengabadian nama korang untuk termaktub dalam kisah-kisah Physics Scream. So nak jadikan cerita, kisah seram sel terakhir ni dia terjadi kepada Zakwan, di mana Zakwan ni dikatakan dia dah bertugas lama dekat
penjara ni. Okey. Dan sewaktu dia bertugas kat penjara ni, dikabarkan tak lama selepas mereka bekerja ni, penjara yang dimaksudkan, aku tak nak bagi tahu lah penjara apa, tapi penjara yang dimaksudkan akan diubah menjadi pameran kepada orang ramai. So mungkin banyaklah banduan dan tahanan yang dah pun dipindahkan ke penjara lain. So nak dijadikan cerita, pada satu malam si Zakuan ni dia tanggungjawabkan untuk menjaga beberapa bahagian dekat penjara, dan kawasan yang dia perlu jaga adalah termasuk kawasan sel terakhir. So kepada korang yang tak tahu apa itu sel terakhir ataupun banduan akhir, so banduan akhir ni adalah banduan yang akan dikenakan hukuman mati pada keesokan harinya. So dia akan ditempatkan pada satu bilik, dan bilik itulah yang dinamakan sebagai bilik terakhir. Mungkin sebab itu adalah penginapan terakhir diorang. Si Zakuan ni pun jalankanlah tugas dia macam biasa, and then dia start malam tu dengan berbual bersama kawan-kawan dia. So dia sembang dengan kawan dia, sembang. Kita bagi nama kawan-kawan dia ni Bun dengan Alan. Kita ambil nama anak-anak sidik. So dia pun sembang lah dengan Bun Alan. Tengah duk syok sembang, dia pun check lah buku kerja dia, apa yang dia perlu buat pada waktu malam tu kan. Check. Dia nampak tugas dia pada waktu malam tu adalah dia perlu beri makan kepada banduan akhir. So untuk pengetahuan korang, menurut apa yang aku tahulah, banduan akhir akan diberi satu kesempatan untuk meminta apa sahaja. So maybe waktu-waktu ni lah banduan akhir akan minta tasbih, akan minta Al-Quran, akan minta sejadah. Sebab itulah persiapan terakhir orang sebelum orang akan dikenakan hukuman mati pada keesokan harinya. Tapi berbeza dengan banduan akhir yang dijaga ni, banduan ni minta kuih tiaw. Dia minta kuih tiaw untuk si Zakuan ni. Dia tak pelik lah, sebab mungkin banyak dah banduan-banduan yang minta barang-barang pelik-pelik. Mungkin nak isap rokok, nak minta jarum, contoh macam tu kan. Dan menurut si Zakuan ni, banduan akhir yang dijaga ni, dia agak menakutkan sebab dia masuk penjara atas dakwaan dia telah membunuh 2 orang adik-beradik dia. Dengan, kalau bunuh saja kita nampak macam okey, ni orang-orang yang kejam macam tu lah, tapi dia bunuh menggunakan ilmu hitam. So berbalik kepada Zakuan, disebabkan tugas dia adalah untuk memberi si banduan akhir ni makan, dia pun turun cari kedai, beli kuih tiaw, bungkus, and then dia pergi masuk balik untuk sampaikan kepada banduan akhir. So dia pun jalanlah menuju ke banduan akhir melalui satu lorong yang panjang dipenuhi dengan sel-sel yang maybe dah kosong. So dia pun jalan. Sebab dia pakai boot kan, dia pun jalan sambil tengok kiri kanan. Sebab dia katakan malam tu adalah malam yang sunyi tau. Sebab maybe banyak banduan dan tahanan yang dah dipindahkan. Sebab kan tak lama lagi penjara tu akan ditukar menjadi pameran kan. So tak seperti malam-malam biasa yang korang akan dengar jeritan, korang akan dengar tangisan. Tak, malam yang sunyi. So dia pun teruskan berjalan sampai dekat depan penjara sel terakhir. Dia nampak, dia sampai, and then dia jenguk lah banduan akhir ni. Dia nampak banduan akhir ni dalam posisi dia menghadap dinding tau. Dia menghadap dinding sambil duduk membongkok dan peluk lutut dia. So dia macam, time tu dia tak fikir apa-apa, sebab mungkin itulah cara banduan akhir ni menyesali perbuatan dia yang lalu lah. So dia pun macam ketuk tirai besi tu. Banduan akhir, ni makanan kau. Malang sekali tak ada respon daripada banduan akhir. So dia pun macam, "Woi, kau dengar tak ni? Banduan akhir, ni makanan kau ni." Still tak ada respon. Panggil berulang-ulang kali, still tak ada jawapan daripada si banduan akhir ni. Tu membuatkan si Zakuan ni bengang lah. Yang ni dia bengang, dia ambil kuih tiaw yang baru tu, dia terus campak dekat dalam sel tu, and maybe dah berterabur lah, dah jatuh, memang mungkin berterabur lah. And then maybe sebab waktu tu dah dalam keadaan marah, dia pun cakap, tu makanan kau. Kau nak sangat kan? Kau yang minta kan? Tu makanan kau. Kau nak makan ke kau tak nak makan, tu kau punya pasal. Cakap macam tu. And then dia belah. Waktu dia belah, dia sempatlah jeling si banduan akhir ni, and macam mungkin tengah marah ni, dia pun jeling. And apa yang mengejutkan adalah reaction daripada banduan akhir tu,
dia tengok si pengawal penjara ni, dia tengok Zakwan ni dalam keadaan tersenyum. Dan dikatakan senyuman dia tu adalah senyuman yang menakutkan. And then si Zakwan ni pun waktu tu dah macam dah cuak. Lepas tu dia terus balik daripada lakukan tugas dia, nak pergi dekat tempat Bun dan Alan tu lah. Dia pun jalan. Waktu dia jalan ni, dia rasa macam keliling leher dia ada rasa seram sejuk tau. Seolah-olah ada hembusan angin. Waktu ni aku macam dah pisang. Macam apa jadi kalau sebenarnya waktu dia jalan ni ada benda kat belakang dia yang tengah ikut sambil kepala dia dekat dengan leher si Zakwan ni menghembus nafas. And waktu tu dia kata, dia dengar dekat kanan dan kiri sel dia ada bunyi orang menangis, bunyi orang menjerit. Padahal tadi kosong. Padahal tadi sel tu dah kosong sebab dah dipindahkan orang-orang atau tahanan penjara tu. Ni dia dapat dengar bunyi jeritan atau tangisan tu. Tu dah cuak ah. Dah start cuak. And then dia dengar ada bunyi jeritan. Mula-mula dia macam fikir maybe itu adalah banduan akhir lah yang mungkin bengang dengan dia kan. Tapi masalahnya jeritan tu bukan datang daripada belakang dia, tapi daripada arah depan. Yang ni dia macam dah cuak, dia terus lari. Dia lari punya lari. And then dia sampai dekat sel awal tu, tempat dia bersembang dengan Bun Alan. Dia pun macam weh, Bun, Alan, kau mesti tak percaya. Dia tengok tak ada orang. Apa yang dia nampak adalah satu susuk tubuh yang hitam berada kat luar sel, tapi dia tengah pegang sel, tengah tengok ke dalam sel macam tu. And waktu dia macam, Bun, Alan, woi, dia pegang, benda tu hilang. Nah, sudah. Dia pun lari masuk bilik pusat. Sebab mungkin itulah bilik yang selalu diorang akan berkumpul. Dia lari, dia masuk, dia nampak Bun dengan Alan ada kat situ. So dia macam, yang tu muka dah pucat lah. Bun Alan ni macam, kau apa hal tu? Kau pucat, kau duduk sini, duduk Pahal, kau cerita dulu. And then diorang pun cerita, buka cerita. Lepas tu dia macam, biasa Awi, kita pengawal memang dah biasa kan penjara ni. Kau rehat lah dulu. Tengok kau macam tak sedap badan tu. Nanti apa-apa dah, kalau kau dah okey, nanti kau terus sambung. Sebab yelah, badan kau lemah. Benda ni kan suka kalau orang-orang yang lemah kan. So si Zakwan pun macam turutilah kata-kata kawan dia. And then baring kat sofa. And then dia tertidur. So sepatutnya gelap. And then masuk cerita lain. Tak, sebab gangguan tu belum habis. Okay? Gangguan tu berterusan sampai ke dalam mimpi si Zakwan. Zakwan ni cakap dalam mimpi dia nampak banduan akhir ni datang dalam mimpi dia, tapi telah berubah kedudukan. Which is sekarang dalam mimpi si Zakwan ni duduk dalam sel terakhir tu. Dalam sel terakhir, dan banduan akhir ni sebagai pengawal. Dan waktu tu kalau korang dapat bayangkan, si banduan akhir ni dia just tengok je lah. Tengok si Zakwan ni dekat dalam sel terakhir tu. Dan apa yang lebih menakutkan apabila muncul satu lembaga dekat belakang si Zakwan ni. And then dia cakar badan Zakwan, cakar. Sampailah si Zakwan ni terbangun. Waktu ni Zakwan terbangun sebab dia dikejutkan oleh kawan dia. Sebab nampak macam, kau mengigau ke apa? Kau kian. And bila dia bangun, sofa dengan baju dia penuh darah. Dan bila dia buka, betul, ada kesan cakaran sama macam dalam mimpi dia. So kita tak tahu, mungkin itulah kenangan terakhir daripada banduan akhir di sel terakhir. Benda yang aku sangat obvious, benda ni tak patut adalah waktu Zakwan ni campak kuitiau tu tau. Sebab aku rasa waktu tu macam, bukan Zakwan Kimbayu kita, bukan Zakwan Kimbayu kita. Dan bukan juga aku nak salahkan mungkin pencerita kisah seram ni. Cuma apa yang kita boleh ambil iktibar daripada kisah tu adalah ihsan aku kan. Sebab ya, diorang ni esok dah nak kena hukuman mati kan. And kuitiau tu adalah satu-satunya permintaan terakhir dia. So why not kita layan diorang. Sebab memang sebelum ni
mungkin orang ada lakukan kesalahan kan, macam tadi ada membunuh, tapi siapa tahu taubat diorang lagi terima daripada kita. Dan ingat, Allah tak pandang siapa kita dulu, tapi Allah pandang siapa kita sekarang. So untuk kisah kedua malam ni, okey, macam mana kisah pertama tadi, seram tak seram? Kalau seram, apa lagi, korang pergi turun bawah, tekan like, tekan subscribe, jangan lupa hit notification button supaya korang tak terlepas satu pun video daripada Physics Scream. Nampak macam beria-ria nak dapatkan 10k tu. Tapi macam aku rasa itulah mission yang kita kena completekan by tahun ni, okey. Untuk kisah kedua, kita ada sebuah kisah seram, still berkisah mengenai kisah seram penjara. Sebuah kisah yang aku bagi nama Teman Pengganti. Kisah seram Teman Pengganti ni dia terjadi kepada seorang pengawal penjara juga yang kita petik nama Kibayu, iaitu Nazhan dengan Khairul. So nak dijadikan cerita, kisah seram Teman Pengganti ni terjadi kepada Nazhan, di mana Nazhan ni bertugas sebagai pengawal penjara lah. So dia ni mungkin adalah orang-orang yang agak baru untuk bertugas dalam penjara tersebut, sebab dikata ada staf-staf yang lama. So maybe dia ni orang-orang baru jugalah. So nak dijadikan cerita, memang rezeki dia, memang takdir dia lah untuk merasai betapa ngerinya tempat yang dia bertugas. So waktu malam tu, dia ditugaskan pada pukul 9 sampai 11.30 malam untuk ronda kawasan penjara tu. Ronda, cek apa yang patut daripada pukul 9 sampai 11.30 malam. Dan dia boleh rehat dan perlu sambung tugasan dia bermula daripada pukul 2 pagi sampai 4.30 pagi. So dikatakan 2 sampai 4.30 pagi ni dia memang tak suka. Memang macam sebab tempat tu seram. Okay? Ada kisah daripada staf-staf lama yang pernah cerita kat diorang, ada satu blok di mana blok tu blok yang terkenal bernama Blok Chamber. Dia macam Chamber of Secret, cerita Harry Potter. Tapi tak, ini memang nama dia Blok Chamber. Blok Chamber ni dikatakan pada waktu pukul 12.30 malam, blok yang menempatkan hukuman gantung sampai mati ni akan terbuka sendiri. Which is, kau tahu kan, kalau orang kena gantung sampai mati, dia ada tempat dia pijak. And then bila kau tarik tuas, benda tu akan terbuka and pesalah akan terjatuh dan tergantung lah. Tapi masalahnya, dia tak ada orang kena hukuman gantung sampai mati. Tapi pada pukul 12.30 malam akan berbunyi sendiri, tuas akan ditarik, jatuh. So disebabkan itulah, maybe dia takut nak ronda daripada pukul 2 sampai 4.30 pagi. Tapi nak buat macam mana, memang dah tugas kan, so dia buat je lah. So dikatakan malam tu dia tak berapa nak sihat, tapi dia teruskan juga sebab dah kerja, dah tanggungjawab kan. So dia pun pergilah ronda daripada pukul 9 sampai 11.30 malam. Ronda, cek apa yang patut. Sini banduan ni okey tak? Ada banduan ni sakit ke? Tak ada. Ada benda-benda yang mencurigakan? Tak ada juga. Dibalik pada pukul 11.30 malam dan perlu tidur. So dikatakan pukul 11.30 malam ni dah dia kena tidur, sebab pukul 2 pagi nanti dia nak kena bangun dan bertugas. Tapi masalahnya pada pukul 11.30 malam ni dia tak boleh tidur. Nak tidur, nak pejam mata tak boleh. Baring, termenung, crush tak boleh. So dia macam nak buat macam mana ni kan. Dia pun lepak lah, lepak. Pukul 2 dia pun terimalah tugasan dia, dan dia diperuntukkan untuk buat round sekali lagi, kena check lagi bangunan tu. So dia pun berjalan. Dia buat tugas-tugas dia, buat tugas dia. So nak dijadikan cerita, sewaktu dia buat rondaan pertama pada pukul 9 sampai 11.30 malam tu, dia ada janji tahu dengan seorang staff lagi, seorang lagi pengawal lah, untuk jumpa dia pada pukul 2 sampai 4.30 pagi tu, lepak sama-sama. Sebab kan takut, so kalau lepak adalah teman untuk borak kan. So dia pun dah janji, dia pun buat kerja-kerja dia, and then dia pergi kat tempat yang dijanjikan tersebut. Dia pun jalan. Waktu dia sampai kat tempat tu, dia nampak kawan dia yang kita ambil nama Kimbayu tadi, Khairul ni dah tunggu dah dekat bangku tempat yang diorang janji tu, tengah duduk. Kalau korang dapat bayangkan, dia macam tu, dia duduk bayang-bayang macam ni. Dia tutup sebahagian daripada badan si Khairul ni, macam ni.
Lepas tu si Karun ni cakap, "Ha, Mia sini." Macam tu. Lepas tu si Nazhan ni pun macam, "Okey lah, dah janji, kita datang." Dia pun datang. Dah datang, "Uish, awal gila kau sampai. Sorry lah lambat tadi." Ada satu banduan tu, dia macam tak sihat sangat. So thank you lah, sudi teman aku kat sini. Udah cuak kat tempat ni. Dengan lock chamber yang dorang cerita tu, memang seram lah. Sembang punya sembang, dorang masuk kepada cerita hantu. Cerita yang menyeramkan. So bila masuk cerita hantu, si Nazhan ni macam, "Weh Rol, janganlah cerita seram tu. Kau nanti benda tu muncul, tak cukup tanah kau lari." Yang si Khairul tu cakap, "Kau takut apa? Aku ni sama hantu je dengan hantu-hantu yang kau cakap tu." Lepas tu si Nazhan ni pun macam, "Kau ni, kau jangan buat takut aku. Sekarang aku belah, tinggal kau sorang-sorang kat sini." Lepas si Khairul ni macam, "Kalau kau nak belah-belah, aku tak kisah. Macam aku cakap tadi lah. Kita ni kalau jahat, sama je hantu dengan dorang." Macam tu. Lepas tu dia macam, ikut engkau lah. Kau nak cakap apa, janji kau teman aku kat sini borak kan. Lepas tu diorang pun borak. Diorang sedar dah pukul 4.30, which is dah tamat waktu dia bertugas. So si Nazhan ni macam, "Okey dah, aku dah 4.30, aku kena pas tugas dekat partner aku lah. Thank you tau, kau teman aku gerak dulu." Lepas tu dia pun nak gerak. Dia pun gerak nak balik. Waktu dalam perjalanan pulang tu, si Khairul ni, yang teman dia tadi, yang bayang-bayang sebelah tu, dia cakap macam ni, "Weh Nazhan, nanti kalau dah sampai dekat bilik kau, mesti kau tak boleh tidur. Kalau kau tahu yang kau tengah borak dengan hantu." cakap macam tu. And then si Nazhan ni macam, "Kepala kau. Dah, layan kau ni tak habis lah." Tu dia pun belah and then dia pergi dekat tempat partner dia untuk pas tugas rondaan seterusnya. So waktu si Nazhan ni sampai dekat tempat partner dia untuk serahkan tugas rondaan seterusnya, dia nampak si Khairul yang dia sembang tadi ada dengan kawan dia ni. So si Nazhan pun macam, "Weh Rol, kau ajar kan, gurau kasar dong kau tadi." Lepas tu si Khairul ni pun macam, "Cakap apa ni? Gurau kasar apa?" And then si Nazhan macam, "Tak ada lah tadi kita sembang. Kau boleh pula masuk cerita hantu dengan, tah aku tengok kau pun dah macam hantu dah." Sebab tu si Khairul ni macam, "Weh jap, mana ada tu? Kau pergi tempat yang kita nak janji lepak tu ke? Weh, aku dah datang, kau tak ada tu. Aku datang, kau tak ada. Aku pun belah datang sini, aku lepak dengan dia." And then si Nazhan ni macam, "Kau tak main-main lah. Kita baru sembang tadi." And then dia tanya partner dia ni, "Betul ke yang Khairul ada kat sini? Ke macam saja nak buat prank je?" Dan jawapan daripada si partner dia mengejutkan bila dia cakap, Khairul memang lepak dengan dia dari tadi. Dan baru teringat kata-kata si Khairul tu bila dia cakap, "Kau balik nanti, mesti tak boleh tidur kalau kau tahu yang kau tengah borak dengan hantu." Time tu macam dia kata memang dah tak boleh tidur lah. Yelah, ingatkan borak dengan member. Dia punya sembang dengan hantu sebagai teman pengganti. Ingat member sembang ke? Benda tu dah bagi hint dah. Banyak kali bagi hint. Tapi itulah, si Nazhan ni tak faham kan. So bercakap mengenai teman pengganti tu, aku macam teringat satu peristiwa yang pernah jadi kat sekolah aku. Waktu tu perkemahan, kita pendekkan cerita. Waktu pagi perkemahan tu, tiba-tiba cikgu marah kita orang. Aku macam, apa tiba-tiba cikgu marah ni kan? Lepas cikgu cakap, "Malam tadi ada kan yang pakai baju putih. Lepas tu berlari-lari dekat dataran, dekat kawasan dataran." Lepas tu aku dah cuak sebab memang ada pelajar yang pakai baju putih. Dia letak bedak tau kat muka. Dia pakai baju putih. Tapi masalahnya dia lari dekat koridor sekolah. Tuan tidur kat kelas tingkat atas. Tang mana pula budak ni lari dekat bawah? Dan tu aku macam, cikgu ni nampak apa ni? Teman pengganti ke kan? So, itu untuk kisah kedua. Dan bercakap mengenai teman pengganti,
waktu malam, kalau pelajar-pelajar, mungkin ramai daripada Kim Bayou yang sekarang dah boleh pulang untuk belajar dekat IPT, dekat kampus masing-masing. Dan bila ramai pulang dekat IPT masing-masing, dekat kampus masing-masing, dekat kediaman, kolej kediaman masing-masing, dan bila malam menjenuh, keluar pula dua entiti ni, waktunya aku rasa korang kena cari teman pengganti. Dan teman pengganti kita pada waktu malam ni adalah keropok baby Terengganu. Untuk pengetahuan korang, benda ni hadiah tau. Benda ni hadiah daripada Kim Bayou, daripada Firdaus juga. Kim Bayou cilik kita yang kita bagi tahu daripada awal, yang datang rumah ziarah kita tu, dia bagi kita buah tangan, iaitu hadiah daripada family. Dan rupa-rupanya hadiahnya adalah perusahaan side income daripada family diorang. Dan bila aku dapat hadiah, bila diorang datang bagi hadiah, aku macam, why not kita tolong diorang sekali, kita review makanan ni kan. So mak aku, sebenarnya mak aku dah tak sabar, mak aku macam suruh review lah cepat-cepat, Muhammad nak rasa. So malam ni kita bedah siasat keropok baby Terengganu. Okey. Dia dah tangan dulu. Ambil. Haziq, Zikri, Yazim. Okey. Sedap. So sementara aku makan, korang enjoy montage ni dulu. Rindu tu, lama dah tak rasa keropok macam ni. Itulah tu. Malulah malam Terengganu Aku rasa aku dah banyak kali makan keropok ikan, tapi yang ni dia macam rasa keropok ikan dia macam kuat sikit. Kan? Aku tak tahu lah memang kalau keropok Terengganu semua macam ni, tapi dia agak kuat rasa dia. Yang aku rasa macam sedap lah. Dia nampak macam, korang pegang, korang nampak macam benda ni agak tebal. Mungkin kita akan skeptikal yang benda ni keras ke? Tapi tak, dia rangup. Dia bukan keras, dia rangup. Macam tu. Tak sempat buat review lagi. Sedap. Awal habisnya. Tak sempat gak buat montage lagi. So korang bagi tahu aku, siapa yang tak suka tengok movie dengan popcorn, dan siapa yang tak suka layan Physics Cream dengan keropok baby Terengganu. So kalau korang nak dapatkan keropok baby Terengganu, korang boleh contact nombor yang tertera dekat sini. Jangan risau kalau korang tak nampak, kita orang sediakan link dekat description box below. So InsyaAllah ramai-ramai korang boleh dapatkan. Kita support produk tempatan kita sendiri. Zikri dah lama tak balik Terengganu. So bila Zikri tak balik Terengganu, dia tak dapat bawa balik banyak makanan daripada Terengganu. Dan benda ni sekurang-kurangnya menggubatilah rasa rindu dekat makanan-makanan dekat Terengganu, serta crush Zikri yang ada dekat Terengganu. So kita terus dengan kisah terakhir malam ni, bersama dengan keropok terakhir yang aku boleh makan malam ni. Sebuah kisah yang aku bagi nama Tentera Menjengah. So kisah seram Tentera Menjengah ni, dia terjadi kepada seorang pelajar asrama yang bernama, kita ambil nama Kim Bayou, Farhana atau singkatannya Ana. Mesti korang macam, okay, tadi kisah Tentera Menjengah kompilasi penjara, kenapa jadi kat asrama? Siapa kata kisah seram penjara, tentera, banduan dan sebagainya ni tak boleh jadi kat asrama? Kisah Tentera Menjengah terjadi kepada Farhana ketika dia baru memasuki zaman persekolahan sekolah
berasrama. So nak jadikan cerita, memang impian si Farhana ni lah untuk menduduki sebuah sekolah yang berkonsepkan asrama, which is mungkin dia ni nak berdikari, nak lebih banyak masa untuk mungkin study dengan lebih fokus. Jadi bertitik tolak daripada tu, memang seronoklah si Farhana bila dia ditawarkan sekolah berasrama. So bila dia masuk sekolah berasrama ni, memang hati dia melonjak-lonjak lah. Kegembiraan sebab dapat masuk sekolah yang diidam-idamkan selama ni. Dia pun masuk sekolah, jumpa dengan kawan-kawan, dan di sebalik kegembiraan dia tu ada satu kisah yang menyerubungi sekolah asrama dia ni, which is dikatakan sekolah diorang terbina di atas bekas markas tentera Jepun. Tapi biasalah Farhana ni, sebabkan kegembiraan dia tu, dia tak endahkan sangat kisah-kisah seram ni. Dia pun menjalani hari-hari dia bersama kawan-kawan, bersama cikgu-cikgu, bersama kehidupan dia dalam asrama, sehinggalah pada satu malam. So nak jadikan cerita, waktu malam ni, lepas mungkin dah belajar, dah study semua, dah prep, diorang pun tidur. So tengah si Farhana ni tidur, tengah duduk dia tidur, dia dengar satu suara dekat luar bangunan blok dia. Okey, macam ni. Mungkinlah blok bangunan asrama dia, tempat dia tidur tu, dekat bahagian belakang dia adalah padang, dan dekat bahagian depan dia adalah dataran. Dataran yang mungkin tempat pelajar berkumpul lah. So dekat belakang tu padang. So dia dengar dekat bahagian belakang asrama dia tu ada bunyi macam ni. Dia tak dengar sangat. Aku gambarkan dia tak dengar sangat. Seolah-olah ada orang berkawat dekat belakang asrama diorang. So bila dia dengar macam tu, si Farhana ni pun terganggu lah. Dia macam, siapa pula berkawat tengah malam ni? Bunyi-bunyi kawat tu macam seolah-olah mengganggu dia tidur. So dia pun macam, aduh, esok dah nak bangun pagi, nak setrika baju, nak kemas. Siapa pula tengah malam ni? Rajin betul cikgu buat kawat tengah malam. So dia pun bangun daripada katil, menuju ke arah tingkap, sebab bunyi tu datang daripada belakang asrama diorang. So dia pun macam ni. Kalau kau dapat bayangkan, dia macam ni tau. Dekat tingkap dia dengar macam ni. Dengar ada suara seakan-akan orang berkawat. Dia dengar. Dia buka. Bunyi kawat still kedengaran, tapi tak ada orang yang berkawat. So dia pun macam dah pelik. Diorang berkawat kat mana? Sebab bunyi ni datang daripada belakang asrama. So dia pun macam, kat mana budak-budak ni berlatih kan? Waktu tu pula dia dapat rasa ada angin menerpa ke arah dia. Masa dia buka tingkap tu, dia rasa ada angin banyak masuk. And then bila dia rasa angin tu, dia macam, dia rasa tak sedap hati, and dia mula mengamati suara kawat yang dia dengar tu. Kalau kita dengar kawat kan, dia macam ke kanan, lurus, macam tu lah. Lepas tu kita akan cepat dapat tangkap. Tapi masalahnya, dia kata dia tak dapat tangkap bunyi tu sebab bunyi tu bukanlah bahasa Melayu ataupun bukan dalam bahasa Inggeris, melainkan dalam bahasa Jepun. Bila dia dengar bahasa Jepun, dia terus fikiran dia dah pisang lah. Dia dah teringat kawan-kawan dia cerita pasal markas Jepun semua bagai. And dia tutup tingkap. Dia pun lari. Dia lari, lompat atas katil dia, diselubung sambil menghadap ke kawan dia kat sebelah katil dia. Tiba-tiba dia dengar macam ni tau. Dekat luar koridor bangunan asrama dia, dia dengar macam ni. Seolah-olah ada seseorang yang berjalan dekat koridor orang dalam keadaan kaki dia dirantai. Lepas tu dia macam, dia dengar macam ni tau. Dia tengah baring, tengah takut sebab dengar tadi ada orang Jepun berkawat. So dia pun tengah selubung tu, dia dengar macam ni.
seolah-olah kaki yang melangkah tu menghampiri bilik dia. Menghampiri, makin lama makin dekat dengan bilik dia. Kalau dia terus tak apa, dia berhenti. Dia Wish, 2 nak dekat pukul 3 Peranjat tu. Masalahnya aku baru nak cerita pasal tapak kaki. Pukul 3 pagi nak dekat pukul 3 pagi. Tapi tak apa, macam tak apa. Biasalah tu kan. So dia pun dengar tapak kaki tu berhenti dekat depan bilik dia. So bila dia dengar dekat depan bilik dia, dia dah start cuak. Dah start cuak gila-gila sebab dia tahu benda tu ada dekat depan pintu bilik asrama dia. And guess what? Tiba-tiba macam ni. Pintu asrama dia terbuka. Dan dia nampak tahun ni aku terbayang macam ni tau. Pintu dah terbuka tiba-tiba ada yang cahaya luar masuk dekat bilik diorang. And ada kabus. Macam tu, dia kabus yang asap-asap sikit tu lah. Dia masuk dalam keadaan dia jalan. Dan si Farhana ni cakap dia nampak sosok tu baru seolah-olah tentera. Seolah ada tentera yang kaki dia berantai. Dan waktu tu dia kata dia dah baca Dan ni dia dah baca ayat, kalau cakap aku ayat kursi. Dia baca ayat kursi kat dalam hati dia. Dia baca. Walaupun dalam keadaan takut, dia baca. Dan tiba-tiba dia nampak, kan dia hadap kawan dia tadi, benda tu datang dekat katil diorang. Datang menghampiri katil diorang. Dan benda tu nak seolah-olah memegang atau mungkin menarik kawan dia ni. Siapa tak takut waktu ni? Kawan-kawan ni semua tak terjaga tau. Si Farhana ni seorang terjaga. Kalau aku jadi dia pun macam, dah lah, asrama perempuan. Boleh pula benda tu yang masuk tu macam tentera. Yang dia kata si Farhana ni nampak muka dia, mata dia tak terkeluar tau. Mata dia terjojol macam mayat yang dah lama. Mata ni dia hampir nak terkeluar daripada soket mata. Badan reput, bau jangan cakap. Dia kata memang nak muntah dah. Benda tu seolah-olah nak tarik kawan dia ni tau. Nak tarik. Tapi entah kenapa dia nampak benda ni macam ni. Dekat. And then dia ke belakang. And then benda tu dekat balik. Nak pergi dekat kawan dia. And then dia tarik balik. Seolah-olah benda tu macam tak dapat nak pegang kawan dia ni. Maybe berkat atau asbab daripada bacaan ayat kursi si Farhana ni. Dan bukannya si Farhana ni dia tak cuba nak kejutkan kawan dia, nak cuba dia nak cakap tapi suara dia tak keluar. Dia pun tak tahu kenapa. Tapi selepas beberapa kali percubaan, benda tu nak tarik kawan dia ni, tapi tak dapat, benda tu pun pergi. Dan si Farhana ni didapati pengsan. So keesokan harinya, bila diorang kejut si Farhana ni tak bangun-bangun dan dikejarkan ke hospital. Dan dekat hospital lah dia mula sedar dan dia tak balik asrama. Mungkin ada makan masa sikit untuk pulihkan semangat dia. Dan keluarga dia bawa dia balik ke kampung untuk berubat daripada gangguan tentera yang menjengah pada larut malam. So itu sahaja kisah dalam kompilasi Seram Penjara Puaka. Okey, kisah Seram Penjara Puaka yang merangkumi kisah-kisah mengenai tahanan, banduan, penjara dan juga tentera. Macam gitu. So terima kasih sekali lagi kepada kesemua Kimbayo yang support kita orang dan juga yang bagi cadangan-cadangan mengenai kompilasi-kompilasi yang kita orang akan sajikan kepada korang. Dan sekali lagi terima kasih kepada Firdaus, which is Kimbayo cilik kita, dan keluarga kerana sudi ziarah kita orang dan berikan buah tangan. Dan untuk pengetahuan korang, ni ada satu lagi berita gembira kita nak share. Untuk pengetahuan korang, kalau korang perasan video Fizik Fact mengenai frontliners yang bertajuk kenapa frontliners lebih hebat daripada superhero fiction,
kalau korang belum tengok video tu, korang boleh pergi tengok. Dan aku nak share satu berita gembira lah, which is video tu telah pun mendapat tempat pertama dalam pertandingan yang dianjurkan oleh salah satu fakulti di Universiti Sultan Zainal Abidin, Uniza, Terengganu. Dan kalau korang nak tahu kenapa dia boleh menang, korang boleh pergi check Physics Fact. Setakat ni ada 2. Sebenarnya ada 6 video, tapi yang baru ada 2. So korang boleh terus tengok. Dan macam biasa, jangan lupa like, comment and share, and jangan lupa subscribe and hit notification button supaya korang tak terlepas satu pun video daripada Physics Cream. Dan sangat berbesar hati dah kita orang kalau korang sudi follow Instagram kita orang, Fikri Fizik dan juga Zikri Fizik, sebab dekat situlah banyak kita orang update perkembangan dan progres daripada Physics Cream. Okay? Dan macam biasa, kalau korang ada kisah-kisah seram yang korang nak kongsi kepada kita orang, korang boleh hantarkan kepada alamat email physicscream@gmail.com, fiykiscream@gmail.com. So untuk kisah seram penjara puaka ni, aku sangat-sangat tak yakin kita ada part 2. Sebab cerita-cerita dia memang sangat-sangat rare kalau korang nak cari. So aku harap korang dapat hargai satu-satunya kompilasi seram penjara untuk malam ni. Dan semoga kita berjumpa di lain video. InsyaAllah kita akhiri malam kita ni. Kita kena cepat akhiri malam kita ni supaya tak ada lagi dengar bunyi kat sana tu. Okay, jumpa. Okay, semoga berjumpa dengan korang lagi dalam next video, InsyaAllah. Mungkin minggu depan. Mungkin minggu depan. Kamsahamnida, miane, annyeong.